Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita menyatakan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal. Sekali lagi Allah Ta'ala pada pagi ini menghidupkan kita setelah merehatkan kita buat seketika, dan kita kembali bernyawa pada pagi ini meneruskan lagi tanggungjawab kita sebagai seorang khalifah di atas muka bumi ini, dan menjadi tanggungjawab kita juga sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, untuk sentiasa memperbaharui ilmu pengetahuan kita. Dan kita memulakan hidup kita pagi ini dengan kita menunaikan solat, diteruskan dengan kita melihat kepada kalam-kalam baginda Nabi SAW. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu an, bahawasanya Nabi SAW telah bersabda dalam satu hadis qudusi. Pagi ini kita nak baca satu hadis yang ke-141. Man 'ada li waliyan faqad nasabani bil muharabah wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu kataraddudi an mautil mu'min yaqrahul maut wa ana aqrahul musa'atah. وربما سألني ولي المؤمن الغني فأصرفه من الغنى إلى الفقر ولو صرفته إلى الغنى لكان شرا له وربما سألني ولي المؤمن الفقر فأصرفه إلى الغنى ولو صرفته إلى الفقر لكان الشر له إن الله قال وعزتي وجلالي وعلوي وبهائي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هوى نفسه إلا أثبت أجله عند بصره وضمنت السماء والأرض رزقه
wa kuntu lahu min wara'i tijarati kulli tajir. Rawahu Tabarani fil Kabir an Ibn Abbas. Muslimin, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pagi ni kita baca satu hadis yang direkodkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, salah seorang daripada sahabat Nabi yang sangat terkenal dengan hadis-hadis pengriwayatan yang berkaitan dengan ibadat. Berkaitan dengan ibadat. Ibn Abbas ni, kalau kita tengok dalam banyak hadis, kalau riwayat daripada Ibn Abbas ni selalunya berkaitan dengan ibadat. Solat hari raya Aidil Fitr, Aidil Adha, kaedah solat kita yang kita duduk sembahyang hari raya tu berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas ni. 7 kali takbir di sulam-sulam dengan selawat bukan selawat, dengan tasbih. Kemudian rakaat yang kedua 5 di sulam-sulam dengan tasbih. Sebab ada riwayat lain dia bilangan dia berbeza. Kita pakai 7-5 kan kalau di Malaysia lah. Itu datang daripada hadis riwayat daripada Ibn Abbas. Dan memang Ibn Abbas ni terkenal juga dengan orang yang sahabat Nabi yang suka memerhatikan gerak-geri Nabi apabila Nabi melakukan satu-satu ibadat yang wajib. Kita beruntung kita ada orang Islam, sahabat Nabi yang bernama Ibn Abbas ini, kerana berjaya untuk merekodkan pergerakan Nabi dalam ibadat. Kalau tidak, kita pun tak tahu macam mana Nabi SAW buat. Dalam solat khususnya, banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadat solat, pergerakan Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu tengok aku sembahyang, aku solat. Maka riwayat Ibn Abbas paling banyak. Jadi pagi ni kita nak tengok satu hadis riwayat Ibn Abbas yang berkaitan dengan wali, berkaitan dengan wakil Allah Ta'ala yang ada atas muka bumi ini. Man ada li waliya, siapa yang memusuhi waliku, faqad nasabani bil muharabah, maka dia telah mengajak aku untuk berperang dengannya. Hadis ini bermula dengan satu ingatan daripada Allah Ta'ala yang direkodkan daripada lisan Nabi SAW, betapa tingginya kedudukan wali Allah ini. Betapa kedudukan ini diletakkan pada tahap yang dimuliakan. Tidaklah sampai ke tahap baginda Nabi ataupun para rasul, para Nabi yang lain, tetapi ia dimuliakan. Dan siapakah wali ini? Wali ini berdasarkan kepada penafsiran ulama-ulama hadis, ia adalah mereka manusia yang hubungan mereka ini dengan Allah Ta'ala ini tidak dapat lagi dipertikaikan. Dan wali ini tidaklah berada dalam kategori dia ni kita kenal. Bahkan wali sendiri pun dia tak tahu yang dia tu wali. Dia tak tahu. Wali ni bahasa kita ni wakil daripada Allah Ta'ala di atas muka bumi ni. Dan wali ini boleh jadi perempuan, boleh jadi lelaki. Dia boleh jadi perempuan, dia juga boleh jadi seorang lelaki, boleh. Wali Allah ni, dia tak macam Nabi Rasul, wajib ke atas Rasul Nabi ni lelaki. Tapi untuk wali, boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Jadi siapa-siapa yang memusuhi wali Allah, kata Nabi SAW, maka dia telah mengajak nasabani bil muharabah. Muharabah ni maknanya bergaduh. Itu perkataan yang paling dekat sebenarnya. Bil muharabah ni maknanya harib. Kalau tengok terjemahan ni dia tulis perang ni. Tapi muharabah ni maknanya dia mengajak Allah Ta'ala untuk bergaduh dengan dia. Wa ma taraddatu an syai'in, dan tiadalah pernah aku teragak-agak. Aku ni merujuk kepada Allah Ta'ala. Dan tiadalah pernah aku ni teragak-agak
dalam sesuatu, ana fa'iluhu kataraddudi an mautil mu'min. Tidaklah aku teragak-agak dalam sesuatu perbuatan yang aku Allah putuskan seperti teragak-agaknya aku untuk mematikan seorang mukmin. Hadis ni nak habaq dekat kita bahawa dalam satu-satu keputusan Allah Ta'ala tidak akan teragak-agak untuk melakukan sesuatu apabila nak putuskan satu benda. Dan diberikan persamaan seperti mana apabila Allah Ta'ala tidak teragak-agak untuk mematikan seorang mukmin. Yakni seorang mukmin, bukan seorang muslim. Hadis sebut mautil mukmin, mematikan seorang yang mukmin. Yang kita tahu dalam Ihya Ulumuddin, al-mu'minin adalah kategori yang kedua selepas al-muslimin. Ada 5 kategori orang Islam. Ihya Ulumuddin menggariskan ada 5 kategori. Kategori yang paling tinggi yang hampir kepada Allah adalah muttaqi. Itu kemuncak. Apa pun nak kita buat, dia mesti kembali balik. Akhirnya adalah untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan janganlah mati melainkan mati dalam keadaan muslim. Jadi muttaqin paling tinggi. Kalau tak mampu, janganlah kita mati keluar daripada muslim, paling rendah. Jadi muslimin. Yang kedua adalah mukmin, kemudian mukhlisin. Yang ketiga adalah muhsinin, yang keempat adalah mukhlisin, dan yang kelima adalah muttaqin. Paling tinggi adalah muttaqin, dia ranking tu. Dan apa beza kelima-lima ni? Muslimin, mereka buat satu-satu arahan daripada Allah Ta'ala, syariat yang diberikan kepada dia untuk buat, dia buat dalam keadaan dia terpaksa. Itu muslimin. Mukminin, orang-orang mukmin, mereka ini buat dalam keadaan faham, jelas kenapa nak kena buat benda tu. Jadi mukmin tidak lagi rasa diri dipaksa. Sebab tu orang yang masuk Islam, dia muslim, belum tentu dia mukmin, belum tentu. Nama Islam, tapi dia belum lagi mukmin. Sebab banyak lagi ibadat-ibadat yang dia buat dalam keadaan terpaksa, dan kadang-kadang dia mungkin tertinggal dia tertinggal solat dan sebagainya pasal dia kena paksa. Dia rasa benda tu beban pada dia. Tapi muslim, bila tanya Allah kenal tak? Yakin tak Allah ada? Ada, yakin. Jadi i'tiqad dia dengan hati jelas. Rasul siapa? Kenal tak? Kenal. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenal. Sembahyang tak? Puasa tak? Semua. Jadi mukmin ni terikat dengan syariat. Muslim ini dia bebas daripada syariat. Dia bukan bebas je lah, dia tak mau buat. Paling rendah. Yang ketiga adalah muhsinin. Bila dia beribadat pula, nak menunjukkan dia ni orang muhsin, orang yang terbaik dalam ibadat, dia kena buat sungguh-sungguh. Jadi macam kita kan, kita sembahyang, kita tahu benda tu wajib, dan kita pun tahu kelebihan-kelebihan solat ni. Jadi kita berada pada orang-orang mukmin, tapi solat kita tidaklah sempurna mana pun. Solat kita tidaklah muhsin, buat yang terbaik. Start kita takbir sahaja, takbiratul ihram, perasaan kita, fikiran kita dah mula bergerak ke tempat lain dah. Sembayang lah, bukan tak sembayang, sembayang. Tapi dia tidak sungguh-sungguh. Dia tidak sungguh-sungguh. Kata guru kami waktu duduk mengaji dulu kat belah kampung Pulau Pisang, beza ada orang yang berdoa bila pistol dekat kepala. Apa beza dengan orang yang berdoa pistol tidak ada dekat kepala? Dua-dua doa kan? Orang A pun berdoa, orang B pun berdoa, tapi bila ada pistol dekat kepala, doa kita jadi macam mana? Dia mula menjadi muhsin, sungguh-sungguh. Antara hidup dengan mati ni, hang ada peluang untuk berdoa Allah je. So sama tak doa kita waktu tu dengan doa waktu kita tidak ada pistol dekat kepala? Dua-dua perbuatan doa.
Tapi yang membezakan ialah muhsin, sungguh-sungguh. Doa mungkin sama. Matikan aku dalam keadaan beriman, matikan, sama. Tapi beza bila pesta dekat kepala, kita akan doa dalam keadaan yang sungguh-sungguh, muhsin. Dan orang yang sungguh-sungguh ni pula terperangkap pula dengan masalah lain. Nampak? Iaitu dia buat sungguh-sungguh pasal ada pasal. Dia buat sungguh-sungguh tu mesti ada pasal. Takkan dia buat saja-saja. Maka di sana masalah yang timbul ialah mukhlis. Belum tentu dia ikhlas dalam melakukan perbuatan yang sungguh-sungguh tu. Tu ranking yang keempat. Dah muhsin, dia nak mukhlis pula, ikhlas. Bahasa Arab khalas. Tak ada apa-apa dah, habis. Semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dia Allah Ta'ala nak bagi apa tak tahu, terpulanglah kepada Allah Ta'ala. Jadi aku buat ni betul-betul, aku buat elok-elok lah. Nak sampai ke tahap tu, punya ibadat, susah. Kita boleh buat sungguh-sungguh dengan syarat kita nak tahu dapat apa. Ini berlaku dalam bulan puasa. Sebab tu kita sungguh-sungguh beribadat dalam bulan puasa. Sebab kita tahu banyaknya fadilat dalam bulan puasa tu. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf ni, sebab tu dalam kitab Ihya Ulumuddin dia akan tanya satu soalan. Imam Ghazali tanya satu soalan. Jadi hang buat ibadat selama ni pasal apa? Pasal apa? Tak lepas pi yang tu, dia jatuh balik muhsin. At least okey lah buat sungguh-sungguh. Tapi dia nak pi ke muttaqin tu tak boleh pi, sebab dia ada masalah dekat ikhlas tu. Selesai yang tu, barulah boleh naik yang tertinggi, iaitu muttaqin, taqwa kepada Allah. Jauh lagi lah kita ni tuan-tuan. Tak tahulah tuan-tuan dah sampai ke tidak muttaqin. Saya ni memang tak sampai lagi. Kalau dah sampai dah kira tahniah. Kita mai buat satu ibadat, dia mesti ada pasal. Manusia ni dia buat satu benda ni, kalau tak ada sebab, dia tak akan buat. Dia tak akan buat. Dia mesti ada sebab. Sebab ni yang membezakan dia dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Tang tu nak tengok dia mukhlis ataupun tidak. Jadi kata Nabi SAW, ketika mana Allah Ta'ala nak buat satu-satu keputusan, Allah Ta'ala tidak teragak-agak, termasuk mengambil nyawa dalam bab mematikan orang mukmin. Ranking kedua tu. Nyawa orang mukmin ni tak ada masalah apa. Sepatutnya kena ambil kira jugalah nak ambil ke tidak nyawa orang mukmin ni, orang baik ni. Tetapi untuk Allah Ta'ala tidak. Tak ada teragak-agak. Yakrahul maut. Dia bencikan mati. Yakrahul maut. Dia bencikan mati. Dia ni merujuk kepada manusia. Dia tak suka kepada mati. Wa ana akrahul musa'atah. Dan aku tidak ingin menyakiti hatinya. Dan aku tidak ingin menyakiti hatinya. Wa rabbu ma sa'alani waliyil mu'minul ghani. Barangkali ada kalanya seorang waliku yang mukmin memohon kekayaan. Kata Nabi, barangkali ada wali Allah atas muka bumi ini, dia memohon kepada Allah Ta'ala untuk al-ghani, untuk menjadi kaya. Fa'asrifuhu minal ghina ilal faqr. Tetapi aku sengaja palingkan dia daripada kekayaan kepada kemiskinan. Lagi dia doa menjadi orang kaya, lagi jadi miskin. Ini kalau kita baca hadis lain, dia against lah, dia berlawanan. Dalam ayat Quran sendiri sebut, doalah, aku akan ijabkan, aku akan kabulkan. Berdoalah, aku akan bagi. Tapi dalam hadis ni kata, bila wali Allah itu memohon doa kepada Allah untuk menjadi kaya, aku palingkan dia, aku tukarkan dia, dia jadi miskin. Wa fa'asrifuhu minal ghina ilal faqr, kepada fakir. Walau saraftuhu ilal ghina lakana syarran lah. Sebab kalau aku berinya kaya, akan menjadi
celakalah baginya. Syar ni jahat, akan menjadi jahatlah baginya. Jadi fahamlah kita dalam hadis ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak semua benda yang Allah Ta'ala nak bagi atas permintaan kita. Sebab Allah Ta'ala tahu kalau bagi benda tu, bukan tak mau bagi, Allah Ta'ala boleh bagi. Allah Ta'ala tidak teragak-agak nak bagi benda tu. Tapi Allah Ta'ala tahu kalau kau adalah wali Allah, kau dah baik dah. Kalau bagi apa yang kau nak itu, maka ia akan merosakkan kau. Jadi hadis ni bagus untuk kita faham. Dalam musim-musim Covid ni kan, kita duk minta macam-macam tapi tak berapa nak dapat. Kita minta macam-macam tapi Allah Ta'ala dia tak bagi. Jadi kita tak tahu sama ada doa kita ni sampai ke tidak. Kalau sampai, pasal apa tak dapat. Jadi hadis ni nak habaq kat kita, kadang-kadang Allah Ta'ala bukan tak sampai, Allah Ta'ala Maha mendengar. Sampai tapi tak bagi. Sama ada tak bagi lagi ataupun memang tak mau bagi terus. Kita tak tahu. Kalau tak bagi lagi, nak ajak kita suruh sabar sikit. Mungkin nak tengok sejauh mana lagi ikhtiar kita dalam beribadat ni. Nak tengok lebih lagi ke? Kalau lah tak bagi terus, maknanya tahulah kita bahawa benda tu akan merosakkan kita kalau kita dapat. Sehari dua ni duk bunyi pasal sah kita ni kan. Saya ingat mai tahun ni nampak pakat-pakat tak terima lah, pakat bagi strip belakang. Nampak duduk dalam kotak lagi lah. Mujung ada sejadah kan. Hak mana hak tempat tidak sejadah tu ada masuk sah balik dah. Rapat sah dah. Jadi kita tak tahu pasal apa, ada masa dalam keadaan tertentu kena buat macam tu, dalam keadaan tertentu kena buat macam ni. Sehari dua ni juga viral satu video Persatuan Doktor-Doktor Sedunia. Kan, tuan-tuan tengok budak lagi. Persatuan Doktor-Doktor Sedunia, mereka buat satu video duduk ramai-ramai, maka setiap doktor mewakili dunia, mewakili negara masing-masing ni duduk habaq kata COVID-19 ni bukan satu pandemik, tapi dia adalah satu plandemik. Plandemik, satu perancangan untuk melumpuhkan negara-negara sedunia. Plandemik. Punca yang menyebabkan flu ni bukan kerana virus ke apa ke. Ni doktor kata ni, kalau orang lain kita tak dikira kan. Ni doktor sendiri ni. Doktor yang pakar. Ada seorang tu sebut, dia kata saya ni doktor doktor bedah. Dah praktis 30 tahun, maknanya jadi doktor 30 tahun, dan sepanjang 30 tahun tu tak pernah buat kesilapan dalam pembedahan. Tak pernah salah. Decision yang dia buat tu kan, tak pernah silap lah selama 30 tahun tu. Maknanya bukan lekeh-lekeh kan? Bukan lekeh-lekeh. Dia apa? Dia kata ini bukan satu pandemik, ini adalah satu plandemik. Punca yang duk jadi demam flu ni bukan sebab virus, tetapi adalah kerana 5G yang sedang bergerak berlegar di sekeliling kita ni, yang boleh menyebabkan flu. 5G kan, gelombang 5G handset kita tu. Sebelum ni kita dah pakai 3G, lepas tu dia upgrade jadi 4G. Yang paling latest ni tuan-tuan 5G. 5G ni dah ada, cuma tak semua handset receive lagi. 5G ni dah start dah, dah ada. Kesan dia menjadi flu. Dia terlalu kuat, strong sangat sampai dia beri efek kepada manusia. Dan memang benda ni saintifik, telah dibuktikan. Telah dibuktikan kepada lebah kalau tak salah saya. Depa lebah terbang, kemudian dia buka gelombang 5G tu, lebah tak erti nak balik rumah. Sebab gelombang 5G tu telah memberi kesan kepada frekuensi pergerakan lebah tu, menyebabkan lebah dia tak erti nak patah balik. Dia reti keluar, nak patah balik, dia macam hilang ingatan, dia tak tahu nak patah balik ke sarang dia. Dan benda ni saya tanya sendiri di butterfly farm di balik pulau. Balik pulau, Teluk Bahang. Bila masuk dalam butterfly farm tu, handset kita tiba-tiba jadi tak ada line. Ada line tapi tak strong.
Padahal tempat terbuka. Saya tanyalah pegawai dekat situ, kenapa tiba-tiba tak ada line ni? Duduk luar okey, masuk dalam tak ada line. Tak kuat line. Ada tempat yang no service pun dalam tu. Padahal dia bukan ada bangunan apa, dia terbuka. Dia kata tak, memang ada satu alat kita memang menolak frekuensi handset bila masuk dalam. Saya tanya pasal apa? Dia kata nak jaga ramah-ramah tu. Nak jaga ramah-ramah hak terbang tu. Kalau orang masuk tengok ramah-ramah kan, bawa handset masing-masing, ambil gambar apa semua. Di gelombang tu akan merosakkan memori ramah-ramah tu. Jadi dia tak reti nak patah balik ke sarang dia. Nak jaga ramah-ramah tu. Itu gelombang standard lah 4G 3G kita ni. Kalau buah 5G, kalau labah-labah pun tak reti nak patah balik rumah. Kalau orang macam mana? Silap-silap boleh pi kerja, balik tak reti tu. Lupa tang mana rumahku tak tahu. Kesian. Jadi ini kata doktor ni, dia kata sebenarnya punca dia bukan yang tu. Puncanya adalah kerana benda-benda yang digital ni kemudian ditakut-takutkan. Benda ni memberi kesan besar kepada keputusan kita ni. Keputusan kita hari ni nak ambil serius ke, ataupun kita dah mula rasa nak tak mau fikir dah benda ni. Tak ambil serius, dia duduk berjangkit kat luar tu. Berjangkit. Kena doktor lain pula kata ramai. Dia ambil video ramai, dia duduk, dia duduk cerita lah. Apa? Patut lain pula kata, dia kata benda berjangkit ni semua penyakit ada sifat berjangkit. Dan sifat kematian atas COVID ni tak banyak. Betul? Hatu kita setuju kan? Kat Malaysia pun kan, mana ada orang mati sebab COVID. Orang mati sebab penyakit lain. COVID ni yang menyebabkan cepat lagi proses tu. Punca kerana COVID semata-mata. Sihat walafiat kena COVID mati. Tak ada. Punca dia sebab lain. Kawan tu ada darah tinggi, kawan tu ada kencing manis, kawan tu ada lelah. Masuk COVID, dia lagi cepat. Kerana COVID semata-mata tak ada. Jadi bila fikir balik, kita dah mula rasa, hak mana satu nak pakai ni tadi ni? Mana satu kita nak pakai ni? Ada yang ambil serius, ada yang tak ambil serius. Semuanya kembali balik kepada kita nak buat keputusan. Ya, kita sendiri boleh buat keputusan, tapi kerana ia melibatkan kerajaan, melibatkan pemerintah, maka kita pun nak kena ambil kira juga benda tu. Okey. Kemudian disebut lagi warubbama sa'alani waliyul mu'minul faqr. Barangkali ada kalanya seorang waliku yang mukmin memohon kemiskinan. Dia mohon kemiskinan. Fa asrifuhu ila al-ghina, tetapi Allah Taala palingkan dia kepada kekayaan. Pula dah. Ada juga yang doa, bagi aku miskin ya Allah. Ni macam cerita Piramli ni. Aku sudah lama kaya. Tolong kidnap sama saya lah. Nak minta jadi miskin. Tiba-tiba Allah Ta'ala palingkan dia menjadi kaya. Dia doa nak jadi miskin, tiba-tiba nak jadi kuih kaya. Walau saraftuhu ilal faqri lakana syarran lah. Sebab kata Allah Ta'ala berdasarkan hadis ni, aku buat macam tu kerana Allah Ta'ala tahu aku berikannya kemiskinan. Kalaulah aku berikannya kepada kemiskinan, maka dia akan menjadi celaka. Dia akan menjadi rosak dengan miskin. Jadi fahamlah, kita ada orang rosak dengan kaya, ada orang rosak dengan miskin. Maka Allah Ta'ala tahu apa yang sesuai pada kita ni. Kita boleh berdoa kepada Allah Ta'ala nak jadi kaya, sebab tu kehendak kita, keinginan kita. Tetapi Allah Ta'ala yang tidak teragak-agak nak bagi ataupun tidak. Kemudian disebut lagi, innallaha qala, sesungguhnya Allah berkata, wa izzati wa jalali wa uluwi wa bahai wa irtifa'il makani. Demi kemuliaanku dan kebesaranku dan ketinggianku dan kehebatanku dan ke atas kedudukanku, tiada seorang hamba yang melebihkan kehendakku atas kehendak hawa nafsunya, melainkan la yu'thiru 'abdun hawaya, yang tidak lebih daripada hawa nafsunya, ala hawa nafsi, atas dirinya,
illa asbatu ajalahu 'indal basarihi, melainkan aku tetapkan, ingatkan selalu ajalnya di hadapan matanya, dan aku jaminkan rezekinya di langit dan di bumi. Wa dhamintus samaa wal arda rizqah. Dhamin, jaminan yang diberikan oleh Allah Ta'ala langit, as-sama daripada langit, dan juga rezeki, jaminan langit sehinggalah ke bumi. Wa kuntu lahu min warai tijarati kulli tajir, dan aku akan sentiasa menyokong di belakang perniagaannya. Nampak? Tijar ni perniagaan, perdagangan. Tijar ni perniagaan. Di belakang perniagaan setiap pedagang, pada setiap peniaga-peniaga itu. Jadi muslimin, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni berakhir dengan perkataan at-tijarah. At-tijarah. Nak habaq dekat kita, punca rezeki langit dengan bumi ni dia mesti dengan perniagaan, dan Allah Ta'ala akan menyokong perniagaannya dan menyokong peniaga tu sendiri. Bab miskin, bab kaya, kita memang berdoa. Kalau nak kira pun dalam fiqh awlawiyat, Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut, kalau kamu dapat pilihan nak doa jadi orang miskin atau nak doa jadi orang kaya, maka kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, berdoalah untuk menjadi orang yang kaya. Ditambah sikit, orang kaya yang bersyukur. Tapi kalau tak dapat jadi orang kaya yang bersyukur atas asbab hadis ni tadi, kita doa nak jadi kaya bersyukur tapi tak dapat. Sebab Allah Ta'ala tahu, kalau bagi kaya, hang boleh dapat kaya, tapi hang tak akan bersyukur. Bila hang tak bersyukur, hang rosak. Maka lebih baik, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kamu terus kekal dalam kemiskinan yang sabar. Miskin sabar, kaya syukur, dua-dua tu ada pahala. Tapi yang menyebabkan orang tak jadi kaya ni, pasal Allah Ta'ala tahu kalau dia jadi kaya, dia akan kufur, dia tidak menjadi orang yang syukur. Lebih baik dia menjadi orang yang miskin sabar, itu lebih baik. Tapi ada juga orang yang bila dia masuk ke dalam kemiskinan, dia tak jadi sabar, rosak diri dia. Dalam hadis Nabi sebut, kemiskinan ni sangat hampir dengan kekufuran. Orang miskin ni, orang tak ada duit ni, dia rapuh imannya. Dia rapuh imannya. Orang perempuan khususnya, kadang-kadang dia main tak ada duit ni lah kali dia pun jual diri dia. Jadi lagu tu, bebek jadi kaya. Pada orang macam ni, lebih baik bagi dia jadi kaya. Kalau jadi miskin, rosak dia. Jadi kaya, boleh jaga diri pula. Ada orang lain pula, bagi jadi kaya, tak boleh jaga diri. Jadi miskin, reti pula jaga diri. Tak sama kita ni. Setiap orang ni dia ada kelebihan dia, ada kekurangan dia masing-masing. Jadi bila tengok orang kaya, kita pun terlihat nak jadi kaya juga. Dia pun kaya bersyukur. Kita kalau jadi kaya, belum tentu tu. Belum tentu. Tak jadi kaya, tak apa, boleh main masjid lagi. Dan jadi kaya ni, tak tahu. Dan jadi kaya, sembang tak sama dah, bunyi lain dah. Jalan pun tak sama dah. Tak ada duit tak apa, dan ada duit, macam tu. Tak ada duit, nak sembang apa lagi, duduk saja. Tunggu ada duit nanti. Lain. Duit tak ada, tak apa, main ada duit, soal lain. Saya baru habis satu program ni tertutup. Tertutup lah, cerita dia lah. Ikut belal ustaz no? Hari Ahad ni, hari Sabtu kan, esok lah. Esok ni berlaku, esok akan ada persidangan Dewan Undangan Negeri Kedah. Jadi ada satu program pertemuan dengan ahli Dewan Undangan Negeri ni. Dia panggil saya nak berhujah macam mana ni, kan? Musim-musim Covid ni nak buat macam mana ni? Kita nak bagi hujah dalam Dewan Undangan Negeri tu nampak cantik sikit. Sebelum kita kenal dah kawan-kawan kita dalam tu pun, bila pakat-pakat dah ada jawatan semua ni, sembang lain tak sama dah. Kira nak kahwin lain pula. Duit dah. Dulu tak ada duit, tengok saja. Lah dah ada duit dah, lain.
Benda-benda macam ni yang kadang-kadang boleh membuatkan kita ni jatuh balik kufur kepada Allah Ta'ala. Sebab tu payah kita nak kata benda ni. Kena selesai 7 soalan. Ni buah tangan saya nak bagi pagi ni sebelum kita berhenti dah. Kena selesai 7 soalan ni kalau nak buat apa-apa pun. Boleh jawab 7 soalan ni, insya-Allah selamatlah kita, jelaslah niat kita, matlamat kita. Dan mungkin dengan cara ni juga Allah Ta'ala akan bantu kita dan menjelaskan kita bahawa pasal apa kita nak minta selama ni tak dapat. Kan, tak dapat. Soalan pertama, kita kena tanya, bila kita nak satu benda, kita kena tanya pada diri kita lah. Kena tanya pada diri kita, hang nak apa daripada tu? Soalan pertama, hang nak apa sebenarnya daripada benda tu? Katalah nak jadi kaya, tanya soalan ni, daripada kaya tu hang nak apa sebenarnya? Daripada kaya tu hang nak apa sebenarnya? Hang nak apa daripada benda tu? Benda ni boleh pakai untuk semua keadaan. Hang nak apa sebenarnya? Satu. Yang kedua, lepas dah jumpa jawapan nombor 1 tu, hang nak apa? Soalan nombor 1 pun dah payah lah tu. Dia membuatkan kita nak kena fikir betul-betul itu. Hang nak apa sebenarnya daripada ni? Hang nak apa? Soalan yang kedua, bila hang dapat nanti apa yang hang nak tu, hang nak benda hang dapat tu dilihat macam mana, didengar macam mana, dirasai macam mana. Kena gambarkan betul-betul tu. Hang dengar maknanya hang nak bagi suara nanti tu mai dekat hang tu, nak dengar macam mana. Mai dekat hang kata tahniah ke? Kalau nampak pula, nak nampak macam mana, gambaran dia macam mana. Kemudian bila hang dapat benda tu nanti, perasaan jiwa hang rasa macam mana. Nanti dia akan mainlah jawapan, bahagia lah, tenang lah, apa semua. Yang penting dia boleh jawab soalan tu. 2. Soalan nombor 3. Ni soalan 7 soalan ni dalam ilmu neurosemantik dia panggil well formed outcome. Soalan-soalan ni digunakan oleh coaching ni. Oleh kami pun dalam training pun pakai juga untuk menjelaskan matlamat. Cukup elok, cukup bagus pakai benda ni zaman-zaman musim-musim lah ni, pasal kita nak berjimat cermat apa semua kita gini. Jadi kita boleh tanya benda ni. Dia jadi lagu ni. Lepas jawab 7 soalan ni, kalau nak beli, kalau kita nak guna kaedah untuk membeli, kita lepas jawab 7 soalan ni, kalau kita tak beli, kita puas hati pasal apa tak beli. Dia jadi tak serba salah. Saya duduk balik rumah, silap tak beli tadi. Pasal apa dia jadi begitu? Dia tak clear betul-betul. Kalau kita tak beli dengan puas hati. Tapi kalau kita beli, lepas kita jawab ni, tiba-tiba kita nampak kena beli juga, kita beli dengan puas hati pun jadi tak serba salah dah. Tu bagus. Soalan nombor 3. Apa yang mendesak kita nak sangat benda tu? Apa yang mendesak kita sangat? Benda apa yang duk tolak kita nak bagi kita nak juga benda tu? Kalau nak kaya sangat ni, tadi nombor 1 pasal apa kan? Ni ada tak faktor-faktor yang duk tolak hang nak suruh jadi kaya kan? Dia mesti ada pasal kan? Dia tak ada saja-saja. 3. Yang keempat, benda ni nak bagi dapat apa yang hang nak ni, hang boleh tak buat sendiri, atau hang kena harap orang lain buat. Dia kadang-kadang dia nak satu benda, tapi dia kata, aku nak satu benda tapi aku tak boleh buat dengan nak bagi orang lain. Boleh buat sendiri tak? Dia dah beza. Kalau dia kata boleh buat sendiri tapi perlukan orang lain juga, tu tak apa. Tapi kalau dia kata aku tak mau buat, bagi orang lain buat, aku nak kaya, tak boleh. Yang ni dia tak jadi. Nombor 5, apa sumber-sumber yang diperlukan? Apa sumber-sumber yang diperlukan untuk membuatkan apa yang hendak didapat? Sumber-sumber ni dia mesti ada benda. Kos. Kos ni ada 3 jenis. Kos duit pasti, kos masa, kos tenaga. Kadang-kadang dia kata benda ni free je cik, tak kena bayar apa pun. Betul lah, tak kena bayar. Free tang duit, tapi tang tenaga, tang masa tetap kena punya. Masa dengan tenaga tu dia main sekali dekat-dekat tu. Sebab kita hidup atas muka bumi terdekat dengan masa. Apa kos yang terlibat? Banyak mana kos yang terlibat tu. Kemudian soalan yang ke-6,
Soalan ekologi. Soalan ekologi ni macam ni. Bila hang dapat benda tu, orang lain macam mana dengan hang? Orang lain puas hati tak dengan hang? Orang lain suka tak dengan hang? Ekologi ni maknanya benda yang berkait dengan klinik. Kadang-kadang kita memang dapat kerja tu syok, kan? Nak jadi kaya, dapat satu benda syok. Tapi anak isteri terbengkalai, contohnya. Anak isteri tak suka, tak happy bila kita sibuk dengan benda tu. Ekologi seimbang ke tak? Nak kena tengok nombor 6. Nombor 7 baru dia mai. Kalau semua 1 dengan 6 tu boleh jawab, nombor 7, la hang nak buat apa? La hang nak buat apa? Baru dia mai kepada tindakan. Soalan nombor 7, dia mesti main dalam bentuk ayat kerja. Ambil 7 soalan ni buah tangan ni, nak dapat benda ni pun payah juga, mahal juga kos dia pun, nak kena faham betul-betul 1 sampai 7 ni. Tapi saya tengok boleh selesai banyak masalah orang. Anak-anak kita boleh pakai ni, kan? Kadang-kadang dia nak satu benda kan, tanya 7 soalan ni. Pakai tak beli ke tu? Pakai tak beli Sobalah juga teringin nak kahwin lain ni. Yang kawan kita, aku rasa nak kahwin lain. Main duduk tepi aku, saya nak tanya, hang nak apa daripada kahwin lain ni? Dia berfikir. Nombor 2, lepas hang dapat nanti, hang nak bagi orang kata apa kat hang? Hang nak nampak macam mana nanti gambaran tu? Hang rasa macam mana? Nombor 3 apa dia? Hak cantik nombor 3 apa dia? Apa yang mendesak? Hadut kalut sangat nak kahwin lain ni pasal apa? Orang kawan-kawan lain semua duk buat, dia tinggal aku seorang tak buat lagi. Dia mesti ada pasal tu. Nombor 4, hang nak menikah lain ni, hang boleh buat sendiri ke kena orang lain? Kena bantuan orang lain. Kalau kita orang lain nak kena tolong dia, mesti ada datuk kadi apa semua. Tapi hang sendiri tu boleh atok ke? Kan nak tunggu biar orang lain semua atok ke hang? Dia main kata, payah sikit kalau tu. Kalau nombor 4 tak lepas habis, jangan duk gagah pi lagi. Bila sampai dekat soalan sumber nombor 5 kan, apa sumber-sumber yang ada? Kadang-kadang ada orang teringin nak kahwin lain, tapi calon tak ada, tak guna juga. Hak lain semua komplit dah ni, tapi calon tak ada. Duit ada, duit pencen banyak dia kata, kan? Calon tak ada, tak jadi juga. Calon ada, dia main nombor 6. Ekologi macam mana? Anak-anak kata macam mana nanti? Kalau ada isteri hak nombor 1 tu, isteri nombor 1 kata apa? Selesai ke tak lagi? Dia kata tu tak sudah fikir kahwin tu. Tak jadi. Dia akan ada masalah nanti. Kalau 1 sampai 6 settle, baru fikir nombor 7. Lah kita nak buat apa? Ramai orang tersangkut pasal tak nak selesai beberapa soalan tu. Soalan nombor 1 berkenaan tak jelas lah. Hang nak kahwin macam apa ni? Hang nak apa? Hang nak apa daripada perkahwinan tu? Tak tahu. Syok aku. Hak tu pun tak jelas, dia nak pergi ke mana tu sebenarnya. Sebab tu mudah-mudahan dengan 7 soalan ni boleh bantu kita untuk kita jelaskan apa yang kita nak. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi pasal ni kita tak jelas. Lebih baik tak dapat benda tu daripada kita dapat merosakkan kita. Allah Ta'ala alam untuk pagi ni, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan pada pagi ini memberikan manfaat pada kita. Nak kena gerak awal kot. Tadi pun saya sangkut Roblox kat situ. Lupa kata sempadan. Allah kata sempadan rupanya tak ni. Tanya dia, pergi mana cik? Nak pergi masjid Islam subuh. Surat apa tak bawa? Mujur dah lepas. Buat dia suruh U-turn. Saya dah fikir kalau suruh U-turn, bagi saya pergi semayang tu. Lepas tu U-turn dah. Lepas-lepas dah nak fikir patah balik macam mana pula sekali. Kita fikir lain satu. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi tuan-tuan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. الله. بسم الله.